dengan Hati Batu. Hati Batu, filem yang aku dipaksa berlakon. Yelah, memang tak tahu apa-apa pun. Arwah mak dengan ayah tiba-tiba kata, Fauzia besok apa ni Uncle Amin nak ambil Fauzia shooting dengan Fazal. And I'm like, apa ni? Tak sukalah. Because I memang tak minat jadi pelakon. I nak jadi showgirl, penyanyi. I want to be honest. Sebab benda ni saya rasa yang merugikan kami. Okay, why? Because bila kita tiada di dalam clause, di dalam kontrak itu, tidak pernah memihak kepada kami. Contoh yang terbaik, filem-filem terbitan Shaw Brothers. Bayangkan filem-filem itu sehingga sekarang ditayangkan. What happens to the royalties? Nothing. Nobody gets anything out of it. And we are talking about the genius Allahyarham Tan Sri P. Ramlee. And then ianya kesinambungannya berlaku sehingga sekarang. Tidak pernah ada satu kontrak yang memihak kepada kami sebagai pelakon, pemain, baik sutradara dan segala macam. I should say ianya it is favorable to the penerbit. Maka itu bila kita tidak ada seseorang yang mendidik kita tentang ilmu membaca kontrak, itu yang jadinya. Dah lama dah benda ni daripada Allahyarham Tan Sri Jin Samsudin masih hidup. Sehingga beliau digelar senator, dibawa masuk ke parlimen terhadap benda ni. But what is the solution? Solusinya tiada lagi. Setiap orang yang saya pernah bertanya kata bukan mudah, ianya susah kerana ramai orang terlibat di dalam pembikinan ini. Tapi kenapa MACP boleh? Dia cuma pilih dua je, pencipta dan penulis lirik. Okey. So kita ada persatuan seniman. Kenapa? Saya duk tanya. Jangan kata susah. Kalau kita lihat benda itu susah, ianya akan jadi susah. Tapi kalau kita ingin mencari solution, apa guna ada peguam? Untuk kita bertanyakan dengan lebih lanjut mengenai jurusan undang-undang tentang kontrak ni. Di mana loophole-nya yang kita boleh, no, it is mine. Alright? It is mine that because you guna kederat kita, you guna our face, our jenama. Itu yang sangat-sangat merugikan. Tu yang saya kata, sampai 100 tahun kamu hidup pun di negara Malaysia ni sebagai pelakon, jangan haraplah kamu nak jadi jutawan. Melainkan kamu menikah dengan seorang jutawan. Automatically you jutawan. But melalui filem-filem you, selagi kontrak itu tidak diperbaiki dengan apa hak kita, apa hak penerbit, apa hak semua orang, itu mengecewakan saya. Apa yang berlaku di Shaw Brothers, saya sudah lahir ketika itu, saya melihat kesusahan, kepayahan mereka bila Shaw Brothers tutup. Macam saya sendirilah, Azura tu dah berapa puluh tahun tayang B. What do I get? Nothing. Sebagai pelakon aja ketika itu. Bila filem itu mendapat box office, not a single cent saya dapat. It's the truth. Tapi ahli setan, Allahyarham Pak Harun, dia ada memberi bonus kepada kami yang kami tidak pernah meminta. But bonus saja, okay, it's one off. Now we are talking here, let's face facts, let's face reality. We are talking here that benda itu akan berterusan sehingga Abang Jamil post. Udahlah tu nak merintih, nak apa meraih empathy. No, you have to be berilmu. Okay, you don't have that, get a pakar. Yes, I do. Saat menagih cari job, tak habis-habis saya tengok menangis sana, menangis sini. Bukan diorang saja je tak ada job, saya pun tak di offer. But I'm cool. Sebab bagi saya berpegang satu je, Bi. Rezeki kita ni Allah pegang. Bukan manusia pegang. Sekarang okey, kita berdoa. Contoh kita berdoa, nangis-nangis ni berdoa ni. Allah makbul. Allah makbulkan dengan pelbagai cara. Bukan duit tu turun dari langit, tak ada. Dia kasih kita ilham, dia kasih kita jalan. So you jangan buang masa tidak bertindak. You terus take action. You dapat ilham dia, you take action. Macam contoh bermula sambal goreng Sadia. Berdoa. Kerana kakak Oji tak nak berlakon. Masa tu tak nak berlakon. Ya Allah, tak nak berlakon kan. So berilah aku ilham ya Allah. Dia tak kasih on the spot. I think 1.5 months after that, tiba-tiba tengah menunggu nak azan asar, tak dapat ilham. Alah, sambal yang mak ajar. So kenapa saya letak sambal goreng Sadia? Sebab arwah mak ajar. So saya terus bertindak. Terus saya pergi market, saya beli kuali, saya beli bahan sap on the spot masak. And then saya suruh kakak saya shoot video tengah masak. Masa tu tak ada Instagram belum wujud lagi. So apa jua kita, bila Allah menjawab doa kita tu, kena bertindak. Saya rasa sedih melihat mereka veteran dan senior menangis begitu. Kalau orang tidak menghargai kamu, kenapa kamu masih lagi meraih simpati terhadap orang itu? Sebagai manusia, kita ada value. Tak kiralah siapa kita. You can be just a clerk, you can be just a rider, but each and every one of us as a human being, kita ada value dan maruah. Kenapa kamu meletakkan
maruah diri kamu sebegitu? Saya tertanya-tanya. So, kena mereka sendiri. Persatuan kalau bising kat mereka, no point, no. They have to change. Diri sendiri, individu itu. So, mungkin ada yang, aku tak berhenti nak masak lah. Kemungkinan kita tak tahu sebab masak rumah berbeza dengan masak berniaga. So, you ambil OE ya. Letak je nama you. Tapi, itu je tak cukup. You kena tahu ilmu pemasaran. Paling penting. But, berbalik kepada individu itu. You say no, I say next. NO is new opportunities to me. It's not a full stop. Orang dah tak nak. Forget it. Move on. Sebab Allah marah tau kalau kita meminta-minta. Allah tak suka. Allah suruh no, berusaha. And then sikit-sikit je, alah kaki aku tak sanggup letih lah, lutut aku sakit lah, apa ni. Penuh dengan alasan. Sangat menyuntik diri itu dengan pelbagai alasan. So you jangan complain bila you tak berjaya. The most important thing to me is kena buka. Minda lah mindset you lah.